عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okey. Semua nampak skrin Madam? Nampak. Nampak, Madam. Okey, so hari ini Madam nak bincangkan kertas peperiksaan yang kita jawab pada hari itu. So hari ini Madam nak bincang kertas 2 bahagian A dahulu ya. So kita akan buat satu persatu tetapi kita buat dengan komprehensif lah, kita buat betul-betul bincang untuk setiap satu soalan itu, dan jika awak ada pertanyaan sila tanya, okey, jangan malu-malu nak tanya ya. Okey. So kita tengok kertas 2 bahagian A. Okay. Soalan yang pertama, macam Madam bagi tahu kat awak, soalan bahagian A adalah soalan kemahiran proses sains. Semua soalan tu berkaitan dengan eksperimen, okay, kemahiran-kemahiran dalam mengeksperimen disoal dalam kertas bahagian A, 20 markah. Okay. So kita tengok satu persatu ya. Okay, starting from question number 1. Okay, diagram 1.1 shows an experiment to study the growth mucor on a moist bread. Okay. Soalan dia satu ini di awal eksperimen dia simpan dalam plastik roti yang lembab, and this diagram is the after a few days. Okay. Oh, ada ralat dekat situ 4.2. Sepatutnya diagram 1.2. Okay. Diagram 1.2 shows the graph of the number of mucor colonies after a few days. So, Madam dah bagi tahu hari tu cara untuk mengenal pasti pembuli ubah. Okey, iaitu sama ada daripada ayat, kalau tak jumpa dekat ayat, daripada gambar, ataupun paling senang daripada graf ataupun jadual lah. So, kalau berdasarkan graf ini, apakah manipulated variable? Siapa nak jawab ni? Apakah manipulated variable? Time kah, Madam? Yes, time. What is the responding variable? Number of mucor colonies. Yes, betul. Okay. So, bila kita dah tahu itu adalah kita punya variable, so kita boleh jawab soalan-soalan yang lain. Okay, the first one boleh nampak ya. State one hypothesis for this experiment. Okay, when the day increase, ataupun awak guna if the day increase, the number of mucor colonies increase. Okay, ini adalah MV, day adalah MV. Manakala number of mucor colonies adalah RV. Okay, ini dia punya hypothesis. Okay, variable sudah dinyatakan tadi, manipulated is the number of day. Responding variable is the number of mucor colonies. Okay, see, what is the relationship between the number of mucor colonies and time? Relationship samanya dengan hypothesis. Awak tengok hypothesis dengan relationship adalah sama. Sebab hypothesis ialah relationship between MV dan RV. Okay, so sama When the day increase, the number of mucor colonies increase. Dia mesti ada MV dan juga RV. Okay. Okay, yang ini Madam rasa ramai yang belum dapat jawab. Okay. State the operational definition of the growth of mucor. Okay. Nyatakan definisi secara operasi. Okay. Dia ada 3 komponen yang perlu awak tulis. Yang pertama, tuliskan semula apa yang dia minta. Dia minta operational definition untuk apa? Soalan dia adalah for growth of mucor. So awak kena tulis semula growth of mucor is apa?
Is apa? Dia sejenis bahan ke, sejenis proses ke, sejenis mekanisme ke, sejenis tindak balas ke. Okay, kalau growth dia adalah proses. So, is the process. Okay. Is the process. Growth of mucor is the process that cause, yang menyebabkan. Ini adalah MV, MV pula, RV. Okay. Growth of mucor ni dapat dari mana perkataan ini? Dapat daripada soalan. Is the process, ini adalah description. Description. Okay. That cause, yang menyebabkan RV. RV nampak. Okay. The increasing number of mucor colonies. This is cara jawab definisi secara operasi. Okay. Soalan nombor 1 ada pertanyaan? Tiada, Madam. Okay. Okay. Soalan nombor 2. Okay. A student carried out an experiment to study the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. Okay, ini adalah tindak balas dia. Okay, so ini dia punya keputusan eksperimen. Okay, so the time versus volume of gas collected. So kita memang dah tahu dekat atas, kalau dalam jadual atas adalah MV atau RV? MV. MV. Bawah adalah? RV. Okay, bawah adalah RV. So based on the results in table 1, plot a graph of volume of gas collected against time for experiment. Okay, use your own paper graph lah. Yang ini Madam tunjukkan ya, sekejap. Madam buka dia punya bentuk. Biasanya dalam kertas soalan dia sudah ada graf. Okay, dalam kertas soalan sebenar dia sudah ada graf sendiri. Okay, dia sudah ada sudah diplotkan graf itu. Okay, sudah diplotkan graf itu, tetapi tetapi di dalam kertas ujian ni sebab online, jadi Madam tak buatkan graf lah sebab kamu tak boleh nak plot secara online. Okay. Tetapi dalam kertas ujian sebenar yang kertas exam SPM, dia akan bagi plot. Dia akan bagi paksi X dengan paksi Y tu dah ada nilai. Kamu hanya perlu letakkan je titik itu dan sambungkan titik itu sahaja. Okay, this is the... Oh, nampak Okay, good. Nampak kan? Nampak, Madam. Okay, this is the graph. This is the plotting graph. Tapi yang ini sebab Madam buat guna online, okay, guna digital, jadi dia tak connect lah line itu. Okay, sepatutnya kamu kena sambungkan garisan itu secara freehand ataupun menggunakan pembaris curve itu. Jangan sambung guna pembaris lurus. Nanti ada bucu tajam-tajam. Tak boleh Dia mesti smooth sahaja. Garisan yang licin, okay, menyambungkan dari titik yang pertama sehingga titik yang terakhir. So markah 2 markah itu adalah untuk yang pertama, markah 1 adalah untuk setiap plot titik itu diplotkan dengan betul. Markah yang kedua adalah untuk setiap garisan yang kamu gariskan itu adalah disambung dengan bentuk yang betul. Bentuk itu mestilah licin. Faham Bukan bertajam-tajam, bukannya guna pembaris sambung dari satu ke satu ke satu, bukan. Okay, dia mestilah licin dan juga disambungkan secara curve, guna pembaris curve itu ataupun guna pembaris freehand. Okay, guna tangan ni, bukan guna pembaris lurus. Okay, itu untuk soalan graph. Okay, dan soalan graph memang akan ditanya setiap tahun, mesti ada satu plot graph. Kadang-kadang dia suruh buat catabah tapi jarang sebab soalan catabah hanya sesuai untuk bab variasi.
variation, iaitu discontinuous variation. Okay, selebihnya memang kita akan guna graf garis. Okay, this is kita sebut graf garis sebab kita gariskan titik-titik tu walaupun garisan tu melengkung. Okay, ini graf ya. Okay. Okay, sambung balik kepada soalan B. Based on the graph, state the relationship of time to volume of gas collected for experiment in the first 120 second. Okay. Maksudnya kita tengok dekat graf tadi, maksudnya apa? Daripada 0 sehingga 120 sampai sini je. Apa dia punya relationship? Okay, based on the graph, apa dia punya relationship? When the time increase, the volume of gas increase. Tengok graf ini, dia increase, dia menaik. Okay, itu dia punya relationship. Okay. Calculate average rate of reaction for the whole reaction. Kira purata kadar tindak balas untuk keseluruhan tindak balas. Okey, kita kena tengok dekat graf. Okey. Yang ini kamu kena buat tangent. Okey, kamu kena buat tangent dekat mana-mana tangent. Ingat lagi tak tangent yang madam ajar itu? Okey, buat tangent yang menyentuh satu titik itu. Kemudian kira menggunakan apa nama dia? Dia punya time bahagi dengan volume. Volume bahagi dengan masa. Volume panjang dia, volume. Mana graf tadi? Volume. Okey, volume sampai dekat sini ya. 45 volume 45 bahagi dengan 150. Okey, akan dapat lebih kurang 0.25. Okey. Itu cara cari tindak balas untuk keseluruhan reaction. Okey. D, predict the volume of gas collected untuk saat ke 210. Okey. Predict the volume of gas collected at the 210 second. Saat yang ke 210 iaitu ni 180. Kita tambah lagi dekat sini 210 lagi 30 saat. Awak rasa berapa dia punya jumlah volume collected? Dia mestilah 45. Sebab apa 45? Sebab reaction tu sudah habis. Okay, pada 150 45. 180 45. Maksudnya dia dah tak bertambah lagi. Jika kita tambah 210 saat, dia akan remain 45 kerana tindak balas sudah berhenti. So 45 cm3. Okay. Ada soalan tak untuk soalan nombor 2 ini? Tak ada soalan? Tiada, madam. Okey, kalau tak ada madam proceed ke soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3. Okey. Eksperimen ini melibatkan pemerhatian sama macam soalan nombor 1. Soalan nombor 2 tadi ada ada graf, ada data, ada ukuran. Okey. Soalan yang ini tiada ukuran, hanya ada pemerhatian. Okay. A student carried out an experiment to study the resistance to corrosion of alloys as compared to pure metal. Okay, diagram 3 shows the apparatus set up. Okay. Ditinggalkan selama 3 hari kan, left for 3 days before he made the observation. Okay, paku manakah yang berkarat after 3 days? Okay, the answer is iron, nail or P. Boleh dua-dua menggunakan P pun boleh. State 1 hypothesis. Yang inilah hipotesis yang madam ajar hari tu, iaitu dia tak boleh guna semakin-semakin sebab dia tak ada ukuran. Okay, kita kena ambil
MV1 is more RV MV2. Okay. Alloy, okay, ataupun steel nail is more resistant. Sebab apa kita guna perkataan more resistant to corrosion? Ni dapat dari mana? Sebab eksperimen ini adalah untuk study the resistance of to corrosion of alloy and pure metal. So itulah kita guna dia. Perkataan tu itu adalah kita punya perkara yang nak diuji. So alloy is more resistant to corrosion compared to pure metal ataupun compare to iron. Boleh faham jenis hipotesis ini? Boleh. Okay, so dia tak boleh guna semakin-semakin apabila kita tidak ada data bersifat ukuran, data nombor. Okay. Soalan B, variable, ini kita boleh dapat daripada gambar. Okay. So the constant variable adalah perkara yang sama dalam P dan Q. Okay, sama ada the type of solution, kedua-duanya menggunakan saline water. Okay, the volume of solution, kedua-duanya nampak sama. Okay, dia sebab dia adalah bahan, dia mesti sama. Ataupun awak dapat daripada ayat, both of it left for 3 days. Dua-duanya kena biarkan selama 3 hari. Tak bolehlah satu eksperimen 1 hari, satu eksperimen 2 hari. Tak seragam lah. Okay. Apa yang tak boleh? Tak boleh kalau awak letak type of test tube. Test tube tidak memberi kesan kepada eksperimen itu. Dia hanya alat sahaja, peralatan sahaja. Okay, kalau guna satu guna test tube, satu guna beaker, tapi kalau dia punya saline water tu sama, dalam ni 5 ml, dalam ni pun 5 ml, dia tak ada masalah ya. So kita tak boleh ambil radas sebagai manipulating ataupun constant variable. Kena ingat yang itu. Okay. So responding variable iaitu rusting condition of the nail of the iron pula. Rusting condition of the iron. Okay. Rusting condition of the nail. Keadaan berkarat pada paku yang kita nak tengok. Okay. Okay, next, take the same type of substance with steel nail. Mana daripada sini yang dibuat daripada steel, daripada keluli. Okay, iaitu jambatan ni lah. Okay. Okay. Ada soalan tak untuk eksperimen 3 ni? Soalan nombor 3 ni, ada soalan? Cik dah, madam. Okay, madam, proceed to the last question of section A. Okay, a group of students carried out an experiment to study the effect of physical activity. So the effect of physical activity, maksudnya physical activity ni MV lah, on the human's pulse rate. Maksudnya ini adalah RV. Okay, so kalau tak dapat daripada ayat, okay, ni dah bagi tahu dah, ini adalah MV. Yang ini adalah RV. Kalau dalam jadual, sebelah kiri MV, sebelah kanan RV. Okay. So state 1 observation for student 1. Yang ini yang selalu anak murid keliru. Dia sebut sahaja pemerhatian. Tapi yang ini adalah untuk student 1 sahaja for this experiment. So kita tulislah apa yang kita nampak. Ya, pemerhatian is apa yang kita nampak. Okay. Pulse rate of student 1. Okay, pulse rate dia, student 1 is 65 when resting and 80 when walking. Ayat dia hanyalah kita menulis apa yang ada di dalam jadual. Soalan ini sama macam soalan awak PT3 dulu. Bila diberi jadual, disuruh awak menulis maklumat daripada jadual itu. Pemerhatianlah tu, ya, kemahiran berkomunikasi. Apa maksud kemahiran berkomunikasi? Awak dapat baca apa yang ditulis di dalam jadual. Awak dapat faham maksud jadual tersebut dan awak boleh tuliskan dia dalam bentuk ayat. So, ini saja senang. Okay, tak ada pun susah untuk awak analisis. Tak ada comparison. Okay, sebab dia minta student 1 sahaja. Okay, state the inference. Kenapa? Maksudnya inference is kenapa. Kenapa? Okay.
Inference based on the observation in 4A1. Kenapa dia punya resting 65, walking 80? Sebab pulse rate is higher, okay, when walking. Ini observation tadi, analisis daripada observation, because, inference mesti ada because, body needs more oxygen. Sebab itu pulse rate dia lagi laju. Dia kena pump lebih banyak oksigen. Untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga. Untuk apa? Untuk dia berjalan. Okay? Ataupun cara lain awak boleh jawab, body needs more oxygen for working, for generate energy for working. Okay? Itu maksud dia. Okay. Soalan C. Predict the pulse impulse or the pulse rate. Predict the pulse rate for student 3 when he do running. Okay? Pulse rate untuk student student 3 kalau dia running. Dia resting 72. Walking 95. So ini adalah kemahiran prediction. Okay? Kemahiran meramal. Okay, value dia awak boleh letak mana-mana nombor between 110 ke 120. Okay. Dia sebab apa? Sebab dia buat aktiviti yang lebih vigorous, lebih cergas. So mestilah lebih tinggi nadinya daripada berjalan. Berjalan 95 mestilah lebih tinggi daripada berjalan. Tak bolehlah letak 96. Tak signifikan. Okay, so boleh letak lebih tinggi sebab berlari itu memerlukan tenaga yang lebih banyak. So boleh letak starting 110. Okay, janganlah lebih sangat tinggi sangat sampai melebihi 120. Itu sudah melebihi had degupan jantung yang normal. Okay, itu predict. Okay, meramal. Why? Give your reason. C2, justify lah maksud dia. Memberi kewajaran. Running is more vigorous activity as compared to walking. Thus more oxygen needed. Okay. So ini memberi alasan sahaja, memberi inference juga, reasoning. Okay. Soalan yang terakhir, other than type of activity, what are the factor that affect pulse rate? Maksudnya apa lagi faktor lain yang kita boleh tukar sebagai MV? The age and the gender. Okay, kalau perempuan dengan lelaki dia punya pulse rate berbeza, gender pun berbeza. Okay. Sekarang ada soalan yang awak nak tanya. Kelas? Are you still there? Setakat tak sedar, madam. Okay, so madam harap ya. Madam sentiasa berharap dan madam sentiasa berpesan untuk bahagian A, section A ini adalah soalan bonus sebenarnya, soalan bocor, okay? Sebab soalan dia memang tak akan bertukar. Cuma eksperimen sahaja bertukar. Soalan dia memang akan sentiasa observation, hypothesis, manipulated variable, responding variable, constant variable, relationship, inference. Soalan yang sama, 11 kemahiran proses sains itu memang akan ditanya, susunan je berbeza. So sepatutnya kita dah boleh jawab, kita dah boleh kenal pasti pun boleh ubah. Jadi memang kita tak ada masalah untuk jawab. So sepatutnya semua orang boleh score full marks untuk section A. Okay, so next class after cuti seminggu ini, rehat betul-betul seminggu ini, stay away from your gadget. Jangan pula waktu cuti ni kamu pulun pergi main game lah, pergi tengok K-pop lah, pergi tengok drama Korea lah. Okay, rehatnya. Jangan penatkan awak punya mata, okay, emosi, awak punya pemikiran dengan perkara-perkara yang sebenarnya boleh mengganggu tapi kita tak perasan. Okay, so stay away from the gadget walaupun kita ni semakin teruk kita punya kes kan, dan kita kena berhati-hati sebab kita punya varian Delta itu sudah masuk ke Sarawak dan kita perlu lebih berhati-hati. Jadi kurangkan berada di luar. Okay, so duduk kat rumah. Stres lah sikit kan. Jangan kata awak, madam pun dah terasa dia punya
bosan dan tepuh duduk di rumah itu. So ambillah masa pagi-pagi lepas subuh tu keluar dekat pintu depan, ambil udara segar. Okey, itu sangat membantu. Okey, amalkan bangun awal. Emosi orang yang bangun awal sebelum subuh itu lebih kuat. Okey, berbanding orang yang bangun selepas subuh. Okey, awak kena jaga diri awak. Okey, awak dah form 5 dan mungkin dalam masa tempoh terdekat kan sekolah buka kan, bonda dah bagi taklimat kan. Okey, so kena jaga kesihatan masing-masing. Okey, boleh? Boleh, madam, insyaAllah. Okay, so sebelum kita habis, terpaksalah madam buka kamera Sat. Stop dulu record ni untuk kawan-kawan kamu yang tak kelas.